Okey, baik. Terima kasih semua sebab dapat hadir pada malam ni. Tahniah untuk murid-murid dan ibu bapa. Yang berusaha, Cikgu Rohayati binti Baharom, Guru Besar SK Bukit Lintang. Yang dihormati Cikgu Farida binti Abdul Rahman, GPK. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Razak bin Bukhari, GPK Pentadbiran SK Bukit Lintang. Yang dihormati Cikgu Ahmad Imran bin Ismail, GPK HEM SK Bukit Lintang. Barisan guru-guru, para ibu bapa dan penjaga SK Bukit Lintang dan anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Baik, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya berjemput Ustaz Amirul Fikri untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan mubarakan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa sabit imanana wa wasi' arzaqana wa hasin akhlaqana wa nawwir qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil khair waj'alna min ahlil barakah waj'alna min ahlil maghfirah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah waj'alna min ahlil firdausi a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al majlisana hadha majlisan mubarakan li ashabina wa ahlina wa jiranina wa duyufina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita diberkati malam ini. Baiklah, sebelum kita serahkan kepada penceramah kita Cikgu Khairat Anwar bin Baharom. Baik, saya bagi nak terangkan sedikitlah. ID Delima 2.0 ni adalah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, yang disediakan untuk semua murid sekolah di Malaysia kan. Jadi dia untuk murid akaun dia dimulakan dengan huruf M. Kalau guru dimulakan dengan huruf G. Jadi cikgu harap lepas ni kamu boleh guna ni untuk tujuan pembelajaran sama ada di rumah ataupun di sekolah. Baiklah, kita tanpa membuang masa, cikgu menjemput Cikgu Khairat Anwar untuk menyampaikan taklimat tentang ID Delima 2.0. Dipersilakan Cikgu Khairat Anwar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okay. Cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Aisyah sebagai pengacara majlis. Jadi saya akan teruskan sahaja taklimat kita. Jadi saya minta kepada semua untuk tidak on speaker. Kita nak semua mute supaya semua dapat dengar dan tidak mengganggu orang lain.
Okey, sekejap Okey, jadi semua nampak paparan yang saya share ni. Okey, jadi pertama sekali Delima ni adalah satu inisiatif daripada kerajaan kepada semua pelajar di Malaysia ni untuk lebih mudah untuk pembelajaran secara online. Okey, jadi pertama sekali cara kita nak masuk ke Delima ni adalah kita boleh buka Google, kemudian kita type Delima 2.0 Okey, jadi bila tu kita boleh tekan enter dan kita akan dapat paparan macam ni. Jadi yang pertama tu Jadi yang pertama tu okey, jadi kita tekan. Okey, jadi ini adalah laman web yang telah disediakan oleh kerajaan untuk murid-murid. Jadi ini adalah paparan dia. Jadi di sini kita boleh login ke dalam portal Delima ni Jadi pertama sekali kita kena tekan klik di I agree ni, kemudian kita tekan login. Okey, nanti dia akan ada paparan macam ni. Okey, jadi kemudian kita pilih akaun ataupun kita guna akaun lain. Okey, kalau contoh kita pakai akaun biasa, kita kena gunakan akaun yang telah disediakan oleh Cikgu Aisyah tu. Okey, contoh saya masukkan satu ID murid. Okey, sekejap Okay, bila dah masukkan email tu, kita boleh tekan next. Kemudian kita masukkan password yang telah diberikan tu Okey, kemudian kita tekan next. Okey, nanti semua akan dapat paparan ni. Kemudian kita allow Okey, jadi kita akan dapat paparan yang ini Okey. Okey, jadi ini adalah paparan portal Delima yang telah disediakan oleh kerajaan Jadi di sini dia akan keluar nama murid, sekolah mana. Okey. Jadi kemudian dekat sini dia adalah paparan yang telah itulah. Jadi dekat atas ni kalau dia keluar bahasa Inggeris tu kita boleh tekan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu sebelah atas ni Kemudian dekat sini kita boleh pilih perasaan anda ketika ini. Jadi kalau sedih ke, tenang ke, kalau tak nak jawab tak apa Contoh kat sini kita letak teruja. Okey. Jadi dia akan berubah. Okey, sebelah kanan ni dia adalah fungsi untuk
Yang contoh ni warna putih, kita boleh jadikan dia warna gelap. Okey. Okey, daripada sini dia ada paparan utama iaitu Google Meet yang kita sedang gunakan. Kemudian kita ada Google Classroom dan TV, Didik TV. Okey, jadi kalau kita tekan dia akan pergi ke itulah apa yang kita nak tengok. Contoh sini, Didik TV, dia akan pergi ke laman web Didik TV. Okey, kemudian sebelah kiri sini akan ada paparan pengumuman daripada KPM. Jadi semua boleh tekan saja, dia akan pergi kepada pengumuman tadi. Contoh dekat sini ada pertandingan pengisahan kenegaraan 2022. Okey. Jadi di sebelah tengah ni dia adalah menu utama. Jadi yang pertama sekali ni, menu yang telah disediakan adalah ELS English Language Ambassador Award. Ini untuk pengiktirafan. Kemudian maklum balas pengguna. Kemudian kita ada kajian pengukuran indeks perpaduan murid. Kemudian kita ada buku teks digital. Kita ada bahan interaktif. Kita ada aktiviti murid, peraduan, pusat sumber, rakan delima, aplikasi lain, Google Student, Microsoft Student, Apple Student, PetroScience, Digi, My Digital Maker untuk murid, ada Pixel lah, kemudian portal Happily. Okey, jadi daripada sini, kemudian kita di sebelah kanan ni kita ada tugasan. Okey, kalau inilah, kalau tak ada, dikosong saja. Okey, kemudian dekat bawah ni dia ada aktiviti pembelajaran saya. Okey, kalau ada contoh digunakan Google Classroom, dia akan keluar di sinilah. Okey, kemudian dekat sini kita ada pautan ke servis KPM ataupun kita nak log keluar. Okey, kat sini dulu kita ada SCPS untuk peperiksaan sekolah tapi kita tak gunakan, jadi hanya untuk log out sajalah. Okey. Kemudian kita akan tengok kepada Cikgu Khairil. ya. Cikgu Khairil. Ya. Perlahan sikit ibu bapa kata laju now. Okey. Tak apa, sebab saya akan terangkan satu-satu yang dalam ni lah. Okey. Jadi yang pertama, yang ini saya tekan Okay, bila tekan kita akan dapat paparan ni. Okay, ni biasanya untuk pertandingan ataupun pengiktirafan lah. Jadi kalau untuk murid sekolah rendah rasanya tak berapa, tak ni lah. Okay, jadi kita kembali kepada paparan utama ni tadi. Okay, kita tengok yang kedua. Apa menu pada maklum balas pengguna. Okay. Assalamualaikum cikgu, maaf tumpang tanya. Ya. Saya masukkan password, saya pasal dalam chat room tu banyak yang cakap password yang STBL MBA 2006 tu tak boleh masuk. Bila kita masuk cakap wrong password. Tengok cikgu tengok dalam ni. Okey, dia antara dua, ataupun dia pernah masuk ataupun dia pernah tukar password. Tapi tak apa, siapa-siapa yang tak boleh tu nanti boleh hubungi Cikgu Aisyah untuk tukar password ataupun reset password tu kembali pada ni lah yang asal tu. Kemudian ada juga yang ada masalah di mana dia minta verifikasi yang daripada ada perkataan yang suruh dia type tu. Itu pun nanti saya dengan Cikgu Aisyah akan bantu untuk ni lah bagi dia boleh login tu. Cikgu Aisyah ke cikgu siapa, Ma? Okey. Kita sambung tadi. Nanti kalau ada siapa-siapa ada masalah nanti boleh message untuk Imak bantu reset password tadi ya. Okey, dekat sini adalah menu pertama untuk murid tadi, iaitu maklum balas platform Delima. Jadi murid-murid boleh bagikan apa tu maklum balas. Mama nak tengok. Contoh apakah yang anda gemar tentang platform Delima. Jadi kita nak bagi maklum balas, kita kena guna dulu kan. Okey, jadi kat sini ada beberapa soalan, kita kemudian kita boleh hantarkan dia.
Okey, itu adalah menu pertama untuk maklum balas pengguna. Okay. Kemudian kita tengok dekat sini kita ada kajian pengukuran indeks perpaduan. Okey, jadi ini murid boleh jawab. Okey. Kat sini bila kita tekan dia akan keluar dua. Satu untuk murid sekolah rendah, satu lagi untuk murid sekolah menengah. Okey, jadi kalau kita tekan okey, tapi ni kajuan ni dah tutup Jadi kita tak boleh buka yang tu lah. Jadi kita terus pergi kepada buku teks digital. Okey, buku teks digital ni adalah satu inisiatif kerajaan untuk mengurangkan berat beg sekolah murid. Okey, jadi kat sini kita ada buku teks. Bila kita tekan dia akan keluar macam ni. Ni maksud dia buku teks digital tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, kemudian ni ada kelas peralihan, ini adalah untuk tingkatan. Okey, jadi murid boleh buka buku teks tanpa itulah buku teks yang telah di-print tu. Okey, contoh saya tekan tahun 1. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Kemudian di sini dia ada beberapa folder. Okey, jadi kita fokus kepada SK. Okey, buku teks digital tahun 1 SK. Okey, bila kita klik dia akan ada senarai buku. Okey, senarai buku teks daripada subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, semua ada di sini. Termasuk sekali juga yang bahasa Inggeris, sains bahasa Inggeris, matematik bahasa Inggeris. Okay, pendidikan Islam, semua subjek lah kalau ikut ada di sini. Kalau contoh bahasa Melayu, dia ada jilid 1, jilid 2, semua ada. Okay, dia ikut tahun. Okay. Itu adalah fungsi buku teks digital. Okay. Kemudian seterusnya kita ada bahan interaktif. Jadi bila kita tekan bahan interaktif, kita ada buku teks digital yang lebih interaktif, iaitu makna buku teks tu dia ada animasi lah. Dia bergerak macam tu lah, lebih menarik, tapi dia untuk sekolah menengah sajalah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti murid. Okey, di sini kita ada EduWeb TV untuk melihat video-video pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan murid untuk belajar di rumah. Okey, kemudian kita ada video pembelajaran KPM, latihan atas talian, bahan pembelajaran matrikulasi, program pemerkasaan pendidikan digital dan kursus kewangan asas. Okey, jadi kita lebih fokus kepada EduWeb TV dengan video pembelajaran KPM. Okey, contoh saya buka EduWeb TV. Okey, dia akan pergi kepada link Kementerian Pendidikan Malaysia. Channel EduWeb TV lah. Okey, dekat sini kita ada pergi pada video. Dia akan ada video-video Didik TV. Jadi dekat sini kita boleh carilah yang berkaitan dengan sekolah rendah. Dekat sini dia banyak tu. So, murid-murid lebih boleh buka di rumah dan belajar sendiri di rumah lah. Okey. Kemudian kita cuba buka kepada video pembelajaran KPM. Okey, jadi ini adalah video pembelajaran KPM, iaitu yang pertama Didik TV, video kurikulum terbitan swasta, dan ini SPM punya. Okey, jadi mana kalau murid-murid nak tengok TV Didik pun boleh juga. Dia akan pergi kepada laman web ni. Okey, tekan dia akan pergi link kepada EduWeb TV juga. Sama je rupanya. Okey. Jadi kita tengok fungsi yang seterusnya, iaitu peraduan. Okey, kat sini kita ada dua peraduan, iaitu Creativity dengan RBTX. Okey, jadi cuba kita buka Creativity at School.
Jadi ini adalah festival yang akan ni yang tahun lepas punya Kemudian pertandingan akan diadakan sampai 30 September. Ni maknanya dah tutup lah ni. Okey. Kemudian ada RBTX. Okay, ni Petro Science punya RBTX Challenge. Okay, sini kalau kita nak join ataupun murid-murid nak join, boleh tekan di sinilah. Okay, ataupun tengok apa yang perlu. Okey, kat sini pun ada sesi taklimat pengenalan Petro Science punya pertandingan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pusat sumber. Okey. Pusat sumber ni adalah portal perpustakaan di mana murid-murid boleh berdaftar dan boleh pinjam buku. Okey, dekat sini kita perlu log masuk ataupun daftar. Okay, jadi murid-murid kena daftar dulu baru boleh masuk dan boleh pinjam buku dalam perpustakaan ni ya. Okay, jadi tak perlu pergi perpustakaan awam pun boleh baca buku. Okey, seterusnya. Cikgu Khairil. Ya? Cikgu Khairil. Ya. Link yang kita bagi yang untuk kehadiran link ikut kelas kan dekat Google Drive, betul? Itu kena Sebab tanya Cikgu Aisyah. Ibu bapa cakap tak boleh buka, saya buka boleh. Mungkin dia kena buka pakai apa tu? Email Google Delima tu lah. ID, ya betul, kena buka guna ID Delima. Tapi saya baru kejar dah edit balik. Okey, kalau dah tukar tu nanti cikgu ibu bapa boleh refresh balik lah. Nanti dia boleh isi. Anyone can edit lah, saya dah tukar. Yang kehadiran tu saya dah buat. Siapa-siapa boleh isi. Okey. Okey, kita sambung kepada Rakan Delima. Okey, Rakan Delima ni adalah Pusat STEM Negara, UNICEF dengan Share. Yang ni saya tak akan buka lah. Okey, kemudian kita boleh tengok ada apps ataupun aplikasi lain. Dekat sini ada banyak aplikasi yang boleh murid terokai, iaitu contoh pertama ada Kahoot. Kahoot ni adalah untuk jawab kuis. Okey, Kahoot ni boleh jawab kuis, dia boleh buat carian untuk cari mainan lah. Okey, dekat sini dia boleh cari game-game yang boleh dia main. Okey, kemudian kita ada quizzes pun sama. Mana dia boleh menjawab quiz online. Kemudian kita ada Canva. Canva ni kita boleh edit gambar, kita boleh buat video, semua melalui laman web ni. Okay, dia akan dapat paparan macam ni, kita boleh buat poster, macam-macam kita boleh buat. Okay. Kemudian kita ada Blend Space, ada Padlet, ni ada macam-macam lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada Google Student. Google Student ni mana setiap murid akan dibekalkan dengan kalender, ada email. ID Delima ni pun kita ada boleh guna sebagai email lah. Kemudian kita ada Google Drive. Kalau kita buka, kita boleh simpan file. Google Photo, kita boleh upload foto. Kemudian Docs. Okay, contoh kalau Docs ni, kita boleh menaip lah. Menaip dokumen ataupun karangan ke. Okay, kita boleh buat surat ke. Macam tu. Okay, sama juga untuk Google Slide adalah untuk PowerPoint. Google Sheet untuk macam Excel. Kemudian kita boleh buat Google Form. Ada Google Keep untuk tulis nota. Ada Google Translate. Okay, contoh nak belajar bahasa asing, bahasa English contohnya, kita boleh gunakan Google Translate. Kita ada Google Chat, kita ada Google Site, YouTube dan juga Internet. Okay, maknanya murid dapat je ID Delima ni, kita boleh gunakan semua ni untuk
Okay, seterusnya kita pergi kepada Microsoft Student pun dibagi juga percuma. Nak guna OneDrive, sama macam Google Drive, Word tadi, semua ada. Ni yang telah disediakan daripada Microsoft. Yang ini daripada Google. Kemudian Apple ni, ni adalah Apple Resource ni untuk ni lah. Ni. Okay, boleh belajar kalau kita ada iPad ke, kita ada iPhone ke, boleh guna Okey. Seterusnya dekat bawah ni adalah rakan-rakan KPM lah, Petroscience, DG. Okey, ini adalah paparan yang kita akan dapat sebagai setiap murid lah. Okey, jadi ada apa-apa soalan tak? Okey. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, ID-D5 ni akan digunakan sewaktu bila? Ataupun macam contoh guru mata pelajaran bahasa Inggeris gunakan ID-D5, dia akan bagi tahu dekat murid tu, okey saya ada buat bagi kerja sekolah dalam ID-D5, awak kena jawab. Macam kalau macam tu pun boleh sebenarnya ikut atas tu lah inisiatif guru tu. Kalau tu dibagi kerja dia boleh menggunakan Google Classroom. Daripada Google Classroom tu dia boleh bagi kerja rumah, dia boleh bagi nota-nota. Okey, ID-D5 ni pula akan digunakan sehingga dia sekolah menengah sampai tingkatan 5. Jadi ID ni kena hafal jugalah supaya password tu pun tak hilang, ID tu pun terlupa kan. Kalau untuk sampai dia darjah 6, untuk masuk ke tingkatan 1, dia dah pindah ke sekolah lain. So dia punya email dengan password tetap sama juga tetap ke? sama. Kemudian kalau contoh hilang password ataupun perlu di reset, sekolah baru tu yang akan reset. Nanti nama data tu akan pindah ikut murid tu. Jadi kalau murid berpindah, email tu tetap sama tapi dia bawah sekolah tu, sekolah baru. Jadi dia akan gunakan sampai tingkatan 5. Dia perlu reset yang nama sekolah sajalah. Tak, semua automatik. Jadi tak perlu buat apa-apa, hanya guna macam biasa sahaja. Contoh kalau kat Google Classroom sekolah rendah, dia ada kelas dia, bila masuk sekolah menengah nanti dia akan masuk kelas untuk sekolah menengah punya. Itu semua cikgu dia akan uruskan. Lagi satu saya nak tanya, cikgu-cikgu yang dekat sekolah Bukit Lintang dah guna ID-D5 ni dah banyak guna ke ataupun masih dia orang pun masih belajar lagi untuk untuk belajar? Macam cikgu-cikgu ni pun masih lagi belajar-belajar sebab penggunaan ni pun kalau perlu masa jugalah benda ni kan. Jadi cikgu-cikgu pun masih ikuti kursus-kursus untuk menggunakan Google Classroom dengan D5 ni lah. Jadi mungkin pada masa depan ni mungkin cikgu-cikgu ni ada inisiatif untuk gunakan Google Classroom ni. Kita kena tunggu je lah. Okey, terima kasih. Okey. Cuma nanti kalau ada murid-murid yang ada masalah tidak boleh login tu, nanti maklum kepada saya ataupun Cikgu Aisyah nanti untuk bantuan lah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, jadi saya serahkan kembali kepada Cikgu Aisyah. Baiklah, terima kasih Cikgu Khairil Anwar atas pencerahan tadi. Kalau saya tengok dalam mesej ni ada soalan. Okey, dia kata ada soalan dari Lina Rose. Hingga tingkatan 5 sahaja, tingkatan 6 tak guna lagi je. Boleh Cikgu kena tolong jawabkan? Okey, tingkatan 5, tingkatan 6 pun masih digunakan lah kalau rasanya boleh guna lagi lah. Sebab dia memang dibagi tu yang bawah KPM memang akan gunakan ID-D5 ni. Jadi kalau ada tingkatan 6 tu masih bawah KPM, dia masih boleh gunakan lah. Okey, baik, terima kasih. Jadi ada soalan lagi nak tanya tentang link kehadiran tu.
perempuan boleh masukkan je dalam grup pemata kehadiran, sesi libat urus, tulis nama macam biasa. Tulis macam biasa lah. Yang link tu ada problem sikit. Kita masuk macam biasa dalam grup pemata, masukkan nama murid je dalam grup kelas masing-masing. Ya. Okay, ada soalan lagi? Baik, Cikgu Fazlina ada nak sampaikan apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tu? Ataupun bergema? Bergema kan? Bergema. Bergema sikit. Ha? Bergema Cikgu. Boleh jelas ke tak? Cikgu Faz bergema sebab mungkin cikgu guna buka banyak ni kot. Betul, sebab saya susah guna handphone. Tapi saya buka Google Meet guna laptop sebab saya mikrofon tertinggal kat sekolah. Jadi boleh saya teruskan ataupun tidak? Teruskan. Teruskan kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, baik, hari ini saya nak share tentang nilam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, sekejap. Mama yang ni. Okay, so makluman ibu bapa. FK Bukit Lintang telah menjalankan program nilam di mana murid kata nilam internet secara atas talian lah. Suara cikgu tak jelas. Maaf cikgu, suara tak jelas tenggelam timbul. Tak apalah, saya bagi link saja. Cikgu mungkin boleh mute salah satu device lah, sama ada komputer ataupun handphone. Saya mute komputer. Tu boleh jelas. Bisa jelas cikgu. Ha? Bisa jelas. Cikgu Fazlina. Ya, ya. Itu apa ni? Hello? Okay. Saya ada bagi link nilam tu bit.ly/3q IWWRT. Ni pun bila aku tulis. Okey, bila ibu bapa buka link tu akan keluar paparan e-nilam SK Bukit Lintang. Saya tak boleh nak share skrin saya pula. Okay Fat, saya dah share dah tu. Okey, sekejap. Okey, terima kasih Cikgu Khairi. Okey, kat situ ibu bapa atau murid memang dah buat benda di sekolah lah, cuma pilih kelas. Contoh Cikgu Khairi tolong pilih kelas 1 Akasia. Okey, klik pada kelas, kemudian baca muka surat pertama tu, kemudian tekan next.
Lepas tu kat situ dia sudah pilih nama murid, isi tarikh semua. Okey, lepas tu tekan next. Isilah, murid perlu isi maklumat bahan bacaan yang mereka baca di situ. Sebelum nak isi ni, pastikan murid-murid ni dah bacalah buku. Kemudian baru isi. Okey, sini sila pilih satu bahan sahaja. Sama ada dia buku fiksyen, bukan fiksyen ataupun yang lain-lain itulah. Saya ada bagi penerangan sikit. Buku fiksyen tu maksudnya buku dongeng, bukan cerita sebenar lah. Manakala buku bukan fiksyen ni ialah buku fakta. Lepas tu yang ini bahagian rumusan, cuma tulis sedikit lah. Okey, kita perlu macam contoh nilai-nilai murni yang terdapat dalam buku ataupun pengajaran pun kita boleh tulis. Sekurang-kurangnya 5 perkataan. Okey, dan ini aktiviti pengayaan. Kat situ dia tulis rumusan wajib dipilih. Jadi murid boleh pilih rumusan dan tambah satu lagi pengayaan. Contohnya murid ada mengeja, boleh klik pada mengeja. Dan akhir sekali jangan lupa klik butang simpan kemudian hantar. Mudah sahaja. Dia dah hantar, kalau ada baca buku lagi, klik another response, submit another response dan teruskanlah. Itu sahajalah cara nak isi e-Nilam SK Bukit Lintang. Okey, ada pertanyaan tu, macam mana kita nak check anak kita baca buku tak kat sekolah? Okay, sebenarnya data bacaan murid ni yang boleh tengok hanyalah saya dan juga Cikgu Siti Aisyah. Jadi setiap 3 bulan saya akan generate data daripada rekod murid-murid ni. Okey, Nilam ni bukan saja boleh diisi di sekolah ya. Saya sangat galakkan murid-murid ni dapat isi di rumah sebab Nilam ni senang je nak isi, boleh guna telefon. Dan di mana-mana sahaja pun boleh buat. Tak lama pun nak buat Nilam ni. Jadi ibu bapa tolonglah galakkan anak-anak untuk isi Nilam sebab Nilam ni akan mempengaruhi markah PHSK mereka masa mereka di tahap 2 nanti. Okay, saya rasa itu sahaja penerangan saya tentang Nilam. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Falina atas pencerahan tentang IQ Nilam. Baik, ada ke sesiapa nak bertanya pasal ID D5 ataupun IQ Nilam lagi? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Cikgu tak ada. Cikgu nak tanya. Ya, siapa nak tanya tu? Saya Aminah. Nak tanya kan macam D5 tu kan macam menuju ke arah untuk mengurangkan berat buku kan? Oh, saya Raja Pustaka. Hello? Dengar tak? Dengar. Okay. So SKBL macam nak menuju ke arah tu ke? Maksudnya budak-budak dah tak payah bawa buku dan kena bawa
something lah, tab ke apa ke untuk kurangkan berat buku murid-murid? Baik, terima kasih. Sebenarnya yang program ni program pendigitalan, maksudnya tak ada guna, dia akan macam kerajaan akan buat perlahan, dia takkan terus guna buku digital. Mungkin akan datang, mungkin kita akan guna, anak-anak kita akan guna tab ke, tak perlu bawa beg berat-berat lagi. Tapi masa tu kita tak tahulah bila kan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Lagi ada soalan? Okey, buku yang kita nak rekod dalam IQ Nilam mestilah buku yang bermanfaat, bukan macam buku komik yang tak ada nilai tu, tak sesuai lah. Buku yang untuk bacaan yang ada nilai, ada yang baik-baik lah, yang okey, yang bukan sebarang macam komik-komik yang tu yang tak sesuai, tak boleh lah kita key in dalam IQ Nilam tu. Okey, ada soalan Cikgu Fat boleh jawab? Cikgu Fadlina mengenai Nilam mesti buku yang dipinjam dari PBS sahaja ke? Tu dah jawab tak, semestinya buku yang dipinjam di perpustakaan sekolah. Baik, nampaknya jam pun dah menunjukkan jam 10 malam. Okey. Berkenaan dengan ID D5 tu, Cikgu harap lepas ni kalau ada masalah, apa-apa masalah bolehlah jumpa dengan cikgu ataupun Cikgu Khairil. Kalau ada masalah dengan password dan sebagainya. Baiklah, Guru Besar dia nak cakap apa-apa Guru Besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Cikgu Aisyah, Cikgu Khairil dan Cikgu Fazlina selaku pembentang pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua ibu bapa dan anak-anak murid yang dapat bersama pada malam ini. Untuk pengetahuan tuan-puan, taklimat ini diberi untuk pendedahan kepada ibu bapa, seterusnya dapat membantu anak-anak. Contohnya dalam D5 itu tak semestinya guru menunggu guru, tidak seperti yang Cikgu Khairil terangkan kepada start ikon tadi, ibu bapa boleh galakkan anak-anak untuk meneroka, contohnya quizzes, Kahoot, semua hanya ada latihan-latihan yang boleh anak-anak buatlah di rumah. Okey. Dan untuk Nilam pula, semua buku yang dibaca yang bersesuaian anak-anak boleh key in tak semestinya buku di sekolah dan tak semestinya menunggu waktu BI sahaja. Jadi pendedahan diberi ini supaya anak ibu bapa tahu bahawa anak-anak bila baca buku kat rumah terus boleh key in dalam D5. Tak perlu tunggu datang sekolah baru nak key in. Saya rasa jelas kan ibu bapa? Dan untuk pengetahuan ibu bapa juga, selepas kita mesyuarat agung PIBG baru-baru ini, makmal komputer kita telah beroperasi sepenuhnya. Cuma kekangan kita pada masa sekarang, kita cuma ada 5 sahaja komputer. Dan beberapa buah lah tab. Tetapi tab kita ni sebenarnya dah terlalu lama kalau untuk digunakan sepenuhnya secara lasak, kita tak mampu lagi. Dan kita bersyukurlah apa pun makmal telah pun sejuklah daripada dulu kita tidak dapat menggunakan sepenuhnya. InsyaAllah tindakan seterusnya saya akan memohon komputer untuk melengkapkan komputer sekolah kita. Tetapi seperti yang ibu bapa tahulah, nak memohon ni memerlukan masa dan memerlukan kelulusan. Kita tak boleh nak mohon terus dapat. Jadi terpaksalah kita menunggu giliran yang Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang untuk menerima komputer. Baik.
Dan untuk pengetahuan ibu bapa juga, guru-guru telah membawa anak-anak murid dalam waktu pembelajaran dan menggunakan masa penuhnya, yang mana guru-guru banyak menggunakan bahan-bahan untuk dipamerkan kepada murid, membuat aktiviti kumpulan. Jadi saya harap ibu bapa dapat membantu anak-anak untuk membuat latihan lah menggunakan ID Delima itu. Terokalah sehabis baik. Cumanya untuk itu kita fahamlah kalau kita penggunaan benda-benda seperti ini memerlukan internet dan internet yang orang kata apa strong lah. Jadi kalau berkemampuan tu saya rasa bolehlah kita adakan wifi di rumah. Kadang kalau kita nak gunakan yang kita top up ni memang orang kata makan duit lah. Dan untuk seterusnya seperti yang kita mesyuarat ke ABG kita juga telah bersetuju untuk sebulat suara untuk memungut sumbangan satu keluarga RM50 untuk pembinaan Hello? Kenapa tak ada internet ni? Internet cikgu tak ada cikgu hilang. Cikgu Aisyah. Ya saya. Okay, saya serahkan semula kepada Cikgu Aisyah. Saya asyik terleft je ni. Baik. Terima kasih kepada guru besar atas ucapannya tadi. Baik, saya rasa kita nak dah nak habis dah kita punya sesi libat urus ni. Last sekali cikgu nak tanya ada apa-apa soalan? Baik, dah tak ada soalan ya. Jadi Saya ada soalan. Silakan. Mama. Kak, mau cita-cita ni nak cita. Cita-cita ni nak cita. Okay. Dia tadi ada yang nak bertanya. Silakan. Saya nak tanya yang hari tu ada buat hari terbuka kan, ada buat kutipan RM50 untuk PIBG. Maknanya ini termasuk dengan yang sumbangan yang guru besar cakap tadi ke? Okey, kalau berdasarkan mesyuarat, sumbangan PIBG RM50 tu yang memang setiap tahun. Kalau yang untuk kita buat tempat menunggu itu daripada 2011 kita dah bersetuju untuk memungut sumbangan satu keluarga RM10 dan bagi yang kemampuan
Lebih pun tak apa sebab kita memang memang target untuk tahun ini kita mencari dana lah. Dana kita tu tak semestinya ada duit sekarang, kita nak buat tak ada. Kita memerlukan dana, tak silap saya banyak jugalah. Dan kita cuma baru ada 2,000 saja. Dan jika dana kita tahun ini kita boleh dapat 10,000, kita akan teruskan buat. Macam itulah. Kalau siapa yang hadir mesyuarat hari tu, dia dah dengar sendirilah. Baik, cuma sekarang kita menunggu kelulusan sahaja. Dari semasa ke semasa kita akan maklumkanlah dalam grup pemata. Okey, faham. Maknanya yang RM50 tu untuk sumbangan yang tahunan tu. Oh, macam anak saya baru Yang satu keluarga pindah. seorang. Ya. Maknanya anak saya baru pindah ke SKBL dari Sekolah Padan Temu. Maknanya dah kat Sekolah Padan Temu dah bayar. Tapi tak apalah saya Dia tak sama usahakan. pun. Sebab Okey. PIBG dekat sekolah sana dia takkan bagi duit kat PIBG sekolah Bukit Lintang. Okey, Tak faham. apa, boleh bayar sikit-sikit. Okey, faham. Okey, baik. Terima kasih. Ada lagi tak? Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cuma untuk saya faham ni dari segi untuk fundraising lah. Ya, ulang semula. Yang untuk kutipan RM50 ni kalau difahami dari segi ni untuk fundraising untuk dana PIBG sekolah Bukit Lintang. Cuma cadangannya kalau boleh ke pihak sekolah wujudkan satu payment headway untuk ibu bapa bayar direct through SPX ke dalam account kalau ada. Biasanya memang kita akan beri nombor akaun PIBG lah. Cuma sekarang kita belum pungut kerana kita menunggu kelulusan. Sebab nak mungut duit ni tak boleh terus pungut macam tu. Kita perlukan surat kelulusan. Kemudian kita akan maklumkanlah grup pemata. Cuma di sini saya wawarkanlah semula. Okey, cuma kalau boleh buat dalam link, let's say lepas kelulusan tu boleh share link lagi mudah lah saya rasa. Ya, insyaAllah. InsyaAllah ya. Terima kasih. Okey, saya rasa tak ada apa-apa lagi kita boleh tamatkan lah. Sekali lagi terima kasih semua. Cikgu Aisyah. Jadi kita tamatkan majlis kita pada malam ini dengan surah Al-As. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Okey. Esok sekolah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yeay, dah habis. Dah tutup dah lah. Yeay. Yeay. Ada lagi orang tak? Oh, semua dah tak ada.
Aduh, ya. Sekejap lah. Tu, ada lagi tu. Ada lagi mana? Dah tutup. Oh nak call lah. Nanti kau.